Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang pada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Nur Hayati Rusli dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini bilangan kes yang sembuh daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 1,129 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 100,578 kes, iaitu bersamaan dengan 80.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Pada hari ini, 6 Januari 2021, Malaysia telah merekodkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 2,593 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 125,438 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 24,349 kes. Daripada jumlah tersebut, terdapat 4 kes import yang mendapat jangkitan daripada luar negara. Manakala penularan COVID-19 dalam negara pula adalah sebanyak 2,589 kes. Selangor melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 965 kes bersamaan dengan 37.2%. Daripada jumlah ini, sebanyak 894 kes iaitu 92.6% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh Johor sebanyak 571 kes iaitu 22% dan Negeri Sabah sebanyak 405 kes bersamaan dengan 15.6%. Sebanyak 81 kes iaitu 3.1% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di lokap, depo tahanan imigresen dan penjara yang membabitkan kluster penjara Jalan Harapan 73 kes, kluster Pagar Siput 4 kes, kluster Tembok Gajah 3 kes dan kluster Matabai 1 kes. Perincian penuh jumlah kes mengikut negeri adalah di lampiran 1 dan 2 yang disertakan bersama dengan kenyataan media. Sehingga kini terdapat 141 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 67 kes memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 4 kes kematian COVID-19 pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 513 kes, iaitu bersamaan dengan 0.41% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 510 iaitu kes nombor 43,178, seorang lelaki warga negara dari negeri Sabah berusia 65 tahun mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, kencing manis, gout dan penyakit buah pinggang kronik. Beliau meninggal di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Kes kematian 511 iaitu kes nombor 6,140, seorang perempuan warga negara berusia 60 tahun daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Beliau meninggal di Hospital Sungai Buloh. Kes kematian 512 iaitu kes 111,987, seorang lelaki warga negara berusia 73 tahun dari negeri Selangor mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi, kencing manis dan buah pinggang kronik. Jenazah beliau telah dibawa ke Hospital Selayang. Kes terakhir adalah kes kematian 513 iaitu kes nombor 113,247, seorang perempuan warga negara berusia 50 tahun dari negeri Sabah. Beliau mempunyai penyakit darah tinggi, dislipidemia dan juga obesiti. Jenazah beliau telah dibawa ke Hospital Kudat. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga beliau. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan terdapat 13 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu kluster yang pertama, kluster dataran utas. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Petaling di Selangor. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 6 Januari 2021 melalui saringan bersasar di sebuah syarikat. Sehingga 6 Januari 2021 sejumlah 196 individu telah pun disaring
di mana 66 kes didapati positif COVID-19. Kluster yang kedua ialah kluster Kasar Permai. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Petaling di Selangor. Kes-kes baik kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 31 Disember 2020 melalui saringan bersasar di sebuah pasar raya. Sehingga 6 Januari, sejumlah 650 individu telah disaring, di mana 109 individu telah dikesan positif. Kluster yang ketiga ialah kluster Medan Jasa. Kluster ini melibatkan daerah Petaling di Selangor, daerah Kuala Kangsar di Perak dan daerah Lembah Pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks baik kluster ini iaitu kes ke 107,659 merupakan kes severe acute respiratory infection telah dilaporkan positif COVID-19 pada 29 Disember 2020. Sehingga 6 Januari sejumlah 142 individu telah disaring di mana 64 kes dikesan positif. Kluster yang keempat ialah kluster Tasik Utama. Kluster ini melibatkan daerah Seremban di Negeri Sembilan dan daerah Ulu Langat di Selangor. Kes indeks baik kluster ini iaitu kes ke 123,974 telah dilaporkan positif pada 6 Januari 2021 hasil saringan individu bergejala. Sehingga 6 Januari 2021 sejumlah 511 individu telah disaring di mana 49 kes dikesan positif. Kluster yang kelima ialah kluster Frema. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Johor Bahru di Johor. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 6 Januari 2021 melalui saringan bersasar di sebuah kilang. Sehingga 6 Januari, sejumlah 85 individu telah disaring di mana 45 kes positif telah dikesan. Kluster yang keenam ialah kluster persiaran teknologi. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kulai di Johor. Kes-kes kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 6 Januari 2021 melalui saringan bersasar di sebuah kilang. Sehingga 6 Januari, sejumlah 32 individu telah disaring di mana 25 kes dikesan positif pada kluster ini. Kluster yang ketujuh ialah kluster Bersepadu. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kota Tinggi di Johor dan kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 114,631 telah dilaporkan positif pada 1 Januari 2021 hasil saringan bersasar di tempat kerja. Sehingga 6 Januari sejumlah 172 individu telah disaring di mana 21 kes telah dikesan positif. Kluster yang ke-8 ialah kluster Jalan Padu. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Johor Bahru di Johor. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 118,692 telah dilaporkan positif pada 3 Januari hasil saringan individu bergejala. Sehingga 6 Januari, sejumlah 151 individu telah disaring di mana 17 kes dikesan positif. Kluster yang ke-9 ialah kluster Kampung Pitas. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kalabakan dan Tawau di Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 115,262 telah dilaporkan positif pada 2 Januari hasil saringan individu bergejala. Sehingga 6 Januari 2021 sejumlah 149 individu telah disaring di mana 72 kes positif telah dikesan. Kluster yang ke-10 ialah kluster ikan emas. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Ceras di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 6 Januari melalui saringan bersasar di sebuah syarikat. Sehingga 6 Januari, sejumlah 43 individu telah disaring di mana 35 kes telah dikesan positif pada kluster ini. Kluster yang ke-11 ialah kluster Kayuh. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Titiwangsa, Kepong dan Lembah Pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 121,936 telah dilaporkan positif pada 5 Januari 2021 melalui saringan kontak rapat. Sehingga 6 Januari, sejumlah 112 individu telah disaring di mana 11 kes positif telah dikesan. Kluster yang ke-12 adalah kluster Jalan Seputih. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Lembah Pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 6 Januari melalui saringan bersasar di sebuah restoran. Sehingga 6 Januari, sejumlah 25 individu telah disaring di mana 18 kes dikesan positif COVID-19. Kluster yang terakhir adalah kluster Anak Air. Kluster ini melibatkan daerah Melaka Tengah dan Jasin di Melaka.
Kes indeks by cluster ini iaitu kes ke 114,997 telah dilaporkan positif pada 1 Januari 2021 hasil saringan individu bergejala. Sehingga 6 Januari, sejumlah 150 individu telah disaring di mana 14 kes positif telah dikesan. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Elakkan 3S iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elakkan sembang dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu amalkan wash, wear dan warn. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, kalau kita lihat perhatian kita kepada kes harian COVID-19 dan unjuran kes bermula daripada 12 September hingga 15 Januari 2021. Setakat 5 Januari 2021, kadar kebolehjangkitan RT adalah 1.07 dengan kes yang dilaporkan semalam 2,027 kes. Pada hari ini, 2,593 kes telah dilaporkan iaitu melebihi kadar RT 1.1 dengan unjuran 1,883. Jadi kita jangkakan mungkin RT telah meningkat kepada 1.2 ataupun lebih. Seterusnya dimaklumkan laporan penggembara dan pepanas Sautin tetap dikesan positif COVID-19 yang pulang dari luar negara dari 3 April hingga 6 Januari 2021 adalah sejumlah 1,552 kes. Pada hari ini ada 4 kes import dilaporkan iaitu masing-masing 1 kes yang pulang dari Indonesia, Singapura, Afrika Selatan dan Ivory Coast. Setakat 6 Januari 2021, sejumlah 561 kluster telah dilaporkan dan 309 kluster telah pun tamat pemantauan untuk tempoh 28 hari, termasuk 3 kluster pada hari ini. Iaitu kluster yang pertama ialah kluster Kobena di Johor Bahru dan Kulai, melibatkan 43 kes, iaitu 42 warga negara dan 1 bukan warga negara dan 1 kes kematian. Dimaklumkan juga kluster Menggetil di Kelantan melibatkan 92 kes, semua warga negara dan 1 kes kematian. Dan yang terakhir adalah kluster UD SS2 di Petaling, Selangor melibatkan 16 kes iaitu 6 kes warga negara, 10 kes bukan warga negara dan tiada kes kematian. Dan dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 6 Januari 2021 adalah sejumlah 252 kluster iaitu termasuk 13 kluster baru yang dilaporkan pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster Seri Lanang iaitu di Selangor. Jumlah kes baru ialah 504 dan jumlah kes ialah 677 dan jumlah kes yang disaring setakat ini ialah 1,515. Kluster kedua ialah kluster Bukit Pasir di Johor dan Kedah. Jumlah kes baru ialah 283 dan jumlah kes keseluruhan yang 600 dan jumlah yang disaring 804. Kluster Teratai masih ada pertambahan 85 kes dan jumlah kes setakat ini ialah 6,374. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 9,445. Kluster yang keempat ialah kluster penjara Jalan Harapan iaitu penjara di Sungai Buloh. Ada pertambahan 73 kes menjadikan jumlah kes 2,700 dan jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 5,936. Seterusnya ialah kluster Beringin, masih ada pertambahan 66 kes, jumlah kes ialah 1,244, jumlah individu disaring setakat ini ialah 17,810. Dan kluster Dataran Utas di Petaling masih ada pertambahan 66 kes iaitu kluster baru dan jumlah yang disaring setakat ini ialah 196. Kluster Kampung Pitas ada pertambahan 65 kes, jumlah kes ialah 72, jumlah yang disaring 149. Kluster Jalan Perindustrian di Kulai, Johor ada pertambahan 64 kes, jumlah kes 366, jumlah yang disaring setakat ini ialah 1,126.
Kluster Kasar Permai di Petaling, Selangor masih ada pertambahan 56 kes. Jumlah kes ialah 109. Jumlah yang disaring 650. Kluster FEMA di Johor Bahru, Johor ada pertambahan 45 kes. Dan yang ini merupakan kluster baru dan juga jumlah kes ialah 85. Kluster ikan mas iaitu di Ceras, Kuala Lumpur ada jumlah kes yang telah dikesan ialah 35. Jumlah yang disaring ialah 43. Kluster tapak bena di Jalan Stadium ada pertambahan 28 kes. Jumlah kes ialah 673. Jumlah yang disaring ialah 1,375. Kluster Wawasan Gading di Batu Pahat ada pertambahan 27 kes. Jumlah kes 42. Jumlah disaring 244. Kluster Persiaran Teknologi di Kulai ada pertambahan 25 kes iaitu kluster baru dan juga jumlah yang disaring setakat ini 32. Kluster Tasik Utama ada pertambahan 20 kes menjadikan jumlah kes 49, jumlah disaring 511. Kluster Jalan Seputih di Lembah Pantai jumlah kes setakat ini adalah 18, jumlah yang disaring 25. Kluster Bersepadu di Kota Tinggi ada pertambahan 11 kes, jumlah kes 21 dan yang disaring adalah 172. Kluster Halban ada pertambahan 8 kes, jumlah kes 157, jumlah yang disaring 557. Kluster Jalan Rasah ada pertambahan 8 kes, jumlah kes 41, jumlah disaring 62. Kluster Manik ada pertambahan 7 kes, jumlah kes 39, jumlah disaring 234. Kluster Padu di Johor Bahru, Johor ada pertambahan 7 kes, jumlah kes 17, jumlah disaring 151. Kluster Kayuh ada pertambahan 6 kes, jumlah kes 11, jumlah yang disaring 112. Pertambahan kes harian untuk kluster-kluster aktif yang lain boleh dirujuk kepada kenyataan media pada hari ini. Seterusnya dimaklumkan laporan kapasiti harian 66 makmal COVID-19 di seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR pada 5 Januari 2021 adalah sejumlah 60,003 ujian. Semalam kita berjaya menjalankan 36,086 ujian RT-PCR bersama dengan 60%. Juga dimaklumkan laporan kapasiti harian 5 makmal COVID-19 di negeri Sabah yang menjalankan RT-PCR pada 5 Januari adalah sejumlah 2,850. Semalam ke-55 makmal di negeri Sabah berjaya menjalankan 3,242 ujian RT-PCR bersama dengan 114%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen seluruh negara setakat 5 Januari adalah 942,743 ujian. Daripada jumlah tersebut, 19,864 ujian RTK antigen adalah positif iaitu bersama dengan 2.1%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen di negeri Sabah sahaja setakat 5 Januari adalah 320,577 ujian. Daripada jumlah tersebut, 12,378 ujian adalah positif COVID-19 bersama dengan 3.9%. Jadi dapat kita rumuskan pada hari ini adalah kes yang tertinggi pernah dicatatkan di negara kita iaitu 2,593 kes dengan 13 kluster baru, 3 kluster telah tamat tempoh pemantauan untuk 28 hari dan juga 4 kes kematian. Dan saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum Tan Sri. Soalan saya, dengan jumlah kes yang kian meningkat dan kapasiti hospital PKRC berkekurangan, jadi apakah pandangan KKM mengenai keperluan melaksanakan semula PKP? Dan sebelum ini Tan Sri pun ada menyatakan bahawa KKM ada mencadangkan PKP tetapi perlu mengimbangi keperluan sektor ekonomi. Jadi apakah PKP ini akan dicadangkan semula kepada MKN? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita lihat sekarang ini setiap hari kes makin meningkat dan daripada 31 Disember 2020 kes yang paling tinggilah 2,525 kes. Dan jadi kita lihat dah 4 digit dah setakat ini. Dan sekarang ini kes-kes kalau kita lihat sekarang ini yang seperti dipaparkan, jadi kes makin meningkat. Jadi kebimbangan kita ialah pertambahan kes.
Dan kes kategori 1 dan 2 yang tiada gejala dan juga ada gejala ringan, itu kita tempatkan, biasa dia kita tempatkan di PKRC. Dan sekarang ni PKRC pun hampir penuh. Dan juga ada kelewatan daripada kita untuk menghantar pesakit, mengambil pesakit dari rumah ke PKRC. Jadi sekarang ni kita melihat kepada kemungkinan untuk memastikan kes-kes yang tiada gejala boleh sama ada ditempatkan di rumah masing-masing, yang itu satu, ataupun kita telah berbincang tadi iaitu di mesyuarat MKN sama ada kita boleh kerjasama dengan NATMA dan juga MKN untuk menempatkan kes-kes yang positif gejala, tanpa gejala dan gejala ringan di pusat-pusat kuarantin. Jadi kuarantin untuk kes yang negatif yang pulang luar negara, dan kita akan pertimbangkan untuk menempatkan kes-kes yang positif untuk warga negara dan juga mereka yang berkemampuan untuk membayar tempat penginapan di hotel-hotel yang dikuarantinkan. Jadi mungkin PKRC akan digunakan untuk kuarantinkan pekerja-pekerja asing yang tiada tempat yang sesuai untuk diasingkan di penginapan mereka. Jadi inilah satu keutamaan yang kita telah bincangkan dan mungkin kita akan laksanakan. Jadi mungkin juga ada kelewatan untuk kita mengambil pesakit yang positif dari rumah ke hospital ataupun PKRC, tetapi kalau pesakit tersebut telah pun tamat tempoh 10 hari, dinasihatkan pesakit tersebut untuk menghubungi PKD, Pejabat Kesihatan Daerah, untuk kita ambil tindakan selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini memang kebimbangan Kementerian Kesihatan melihat pada trend terkini, situasi semasa kes-kes makin meningkat. Jadi kita juga berbincang apakah tindakan-tindakan yang perlu kita laksanakan. Yang pasti tindakan-tindakan ataupun strategi yang kita laksanakan pada 14 Oktober hingga kini, walaupun kita dapat mengelakkan lonjakan kes secara mendadak kepada 4 juta contohnya, tetapi kita tak berjaya untuk menurunkan lagi kes, iaitu R0 masih 1.1 dan meningkat 1.2 dan sebagainya. Kita tak berjaya untuk turunkan kepada 0.5. Jadi kita perlu mengkaji semula strategi kita yang kita laksanakan daripada 14 Oktober hingga kini, dan juga tindakan kita untuk memberi kelonggaran pada 7 Disember, dan kita lihat sekarang ni ada pertambahan kes. Walaupun kita menyeru pada rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP, tapi kita lihat ada pertambahan kes sehingga hari ini. Dan kita jangkakan kes mungkin akan bertambah lagi dalam seminggu dua, iaitu selepas tahun baru 2021, mungkin jangkitan akan semakin meningkat. Jadi kita perlu mengambil langkah-langkah yang seterusnya sama ada untuk mengkaji strategi-strategi baru dan berbincang dengan MKN sebelum kita boleh laksanakan. Selamat petang ya Tan Sri. Mengenai situasi banjir di Pantai Timur yang semakin buruk, saya ada dua soalan. Adakah KKM menerima laporan berhubung mangsa banjir di PPS dikesan positif? Dan soalan kedua mengenai PUI yang sedang menjalani kuarantin di rumah di negeri yang terjejas tetapi turut menjadi mangsa banjir. Adakah KKM mengenal pasti mana-mana individu yang terlibat dan tindakan seterusnya dalam mengasingkan mereka dari mangsa banjir yang lain sebagai langkah berjaga-jaga? Terima kasih. Terima kasih pada soalan tersebut. Jadi sehingga 5 Januari kita dapati 5 negeri telah dilanda banjir, iaitu Selangor, Perak, Terengganu, Pahang dan Johor. Dengan jumlah keseluruhan mangsa yang terjejas ialah 23,631 orang dan telah ditempatkan di 297 pusat pemindahan. Jadi jumlah mangsa dan pusat pemindahan meningkat berbanding dengan hari sebelumnya. Jadi setakat ini tiada kes yang melibatkan PUS dan tiada wabak penyakit COVID-19 dikesan. Walau bagaimanapun kita dah kesan ada 3 kes kematian dilaporkan di negeri Johor akibat lemas semasa banjir. Tapi kita juga ada garis panduan yang telah dikeluarkan, iaitu garis panduan pencegahan dan pengurusan COVID-19 dan di pusat pemindahan sementara mangsa banjir, dan juga garis panduan pengurusan banjir semasa COVID-19. Jadi kita harap
setiap pengurusan di peringkat daerah dan juga mukim dapat mematuhi garis panduan yang telah kita ketengahkan dan patuh kepada dan mereka yang terkesan ketika banjir ini mereka disarankan untuk patuh kepada SOP, iaitu amalkan penjarakan, juga pemakaian penutup muka dan kerap mencuci tangan dan sebagainya. Jadi inilah yang dapat kita kawal setakat ini, dan tak ada kluster yang baru berkaitan dengan banjir dan COVID, dan juga tiada kes-kes PUS ataupun PUI yang terkesan setakat ini. Good evening, Doctor. I have two questions today. My first question is on the PKRC. As you mentioned, with the new strategies, but right now we're hearing from COVID patients who are there right now that there's some issues with the food safety, some issues with some people are not getting the attention that they need, and also contact tracing. We have heard from patients who never got the contact tracing call even after they were discharged, or they only got it when they were discharged. So just wondering, what is KKM going to do to address some of these delays perhaps and some of the issues at the PKRC? That's the first question. Okay, thank you very much. When you see when we have cases, increased load of patients, obviously the quality of care will deteriorate. So this has been a few PKRC has been reported in terms of the food, in terms of the services, in terms of the hygiene, and etc. But nonetheless, this is a very challenging time for Ministry of Health to manage a large number of patients, for example. But we are not doing it on ourselves. So we are working closely with NATMA, MKN, and etc. So we hope that we can improve the situation. Certainly it can. But give us time for us to look into the logistics, and also we are looking seriously to consider other options. For example, if the PKRC mainly for foreign workers and perhaps the local, we can actually place them in our quarantine center in the hotel, just like what we did for PUI and etc. Coming back from overseas, returnees from overseas, that we have done that. So we are working closely with NAMA to sort the problem out. So, but nonetheless, our concern is the cases are increasing now. So when the cases increase, so this is the challenge that we have in terms of the health system being pressured at the moment. In the hospital, in our clinic, and etc. in ICU. So you can see today ICU beds has patients the number of patients is increasing in the ICU beds as well as ventilated patients. So what we need to do is, yes, we need to enhance further to open up more wards and ICU beds, but we also need to look into our logistics in terms of human resource to manage the patient. But more importantly is to control. We need a circuit breaker to control, to bring down the cases from 2,000 maybe down to 200 before we can actually manage the whole situation better. So we are looking to different strategy now. Discussion is ongoing, and we need MKN to make a decision and then to take actions as soon as possible so that we can manage the situation much better. Thank you. Second question, Doctor. You mentioned that we need a new strategy, a different strategy. Right now we see in almost every state, I think yesterday Perlis also, interstate travel is causing new cases and new clusters in new states. In this new strategy, would we, does KKM advise, no more interstate travel or no more interdistrict travel, or even a bringing back the MCO? Is that also part of the consideration? Thank you. Now we have learned the experience we have gained for the last 1 year. So now one size doesn't fit all. So now we look into the status 14 days cases in the states. For example, we have a red zone, we have orange zone, we have a yellow zone, also we have a green zone. For the green states, for example, Perlis, and also we consider Sarawak, perhaps we also need to protect. So the protection is important. Likewise, you can see what has been done in Sarawak. Those returnees or even visitors to Sarawak, they will be tested, they will be quarantined, and then before they're allowed to join the community. So I think that is a strategy we are looking at. That means
we have 6 strategies in place. Number 1 is border control. Whether it's the international border, whether it's the interstate border, or even inter-district border. That's what Sarawak has done in the past, inter-district border control. And that's number 1. So we need to tighten the border control. Second is that we need to look into our health system. If our health system is being pressured and we're at a breaking point now, so because cases are increasing every day, so we may not be able to accommodate patients in our facilities. So this is, and we are looking into how we can enhance our healthcare system. But the best is not only enhancing our healthcare system, that means the ICU beds or ward beds and etc., but to reduce the load. So that's second. Then third, we are concerned about public health action, whereby we track, we test, we isolate, and then we treat, and also surveillance and etc. So when the patient's volume goes up, so the activity in terms of our intervention, in terms of contact tracing and all that, that was probably will be delayed or even breakdown in terms of the public health intervention. And that's our concern. So that's the 3 things that we are trying to manage. The fourth is protect the vulnerable population. Like, for example, longhouses, orang asli. We have done that during the second wave. Now we are looking into, can we protect the community? Can we protect the Mukim district or even the state? State I mentioned, Perlis, Sarawak, and perhaps Terengganu as well. So that is our strategy for the protection. But we need the collaboration with all the public actually to come in to comply to the SOP. That's the 5th. And the final, the 6th, is actually to look into empowerment, public and community empowerment for them to comply to the SOP. So these are the strategies that we have. Now, looking into the cases now, and we need to re-look back again what we have done right and what we have done, probably not one size fits all. So we may consider red states and the green states differently in terms of strategy, rather than a whole nation, for example. So I think we are trying to finalize in terms of implementation, look into the cluster, look into the cases at the respective state before we take action. So it's more targeted approach rather than the whole nation, like what we did for in MCO on the 18th of March last year. It was a whole nation. But now I think our strategy will change. We are more localizing and targeting in terms of the implementation. So discussion is ongoing, and then probably we will make some decisions as soon as possible. Tan Sri, there's a question. Kemarin Menteri Kanan Pertahanan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob berkata bahawa KKM sedang melakukan penilaian risiko berhubung pergerakan rentas negeri dan daerah. Bolehkah KKM komen tentang isu penilaian risiko tersebut? Dan apakah cadangan akan diberikan kepada kerajaan dan bilakah akan membentangkan cadangan itu kepada MKN? Terima kasih. Jadi data-data kita terima setiap hari dan kita telah pun melihat kepada situasi semasa dan perkembangan unjuran kes yang kita dapati hari ini dan untuk tempoh sebulan dan 2 bulan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kepada mereka yang merentas negeri, jadi sekarang ni setakat ni kita dapati dah ada 5 kluster yang akibat daripada merentas negeri, iaitu 3 di Negeri Pahang, iaitu kluster Intan, kluster Semambu dan kluster Tembok Mempaga. Di Negeri Kelantan 1 kluster, itu kluster Seragam Cepa, dan di Negeri Perak 1 kluster ialah Ehsan Ibul. Jadi ada 5 kluster yang berkaitan dengan mereka yang merentas negeri. Dan bagi gelombang ketiga juga, sehingga 4 Januari 2021, terdapat 9 kluster yang telah dikesan akibat pada aktiviti sosial, iaitu kluster Gerbang Pongsu di Perak, kluster Lintas Raya di Sabah, iaitu berkaitan dengan hari Christmas, dan juga kluster Sungai Rendan di Johor, kluster Maringgan di Sabah, kluster Kasia Diamond di Pulau Pinang dan Selangor, kluster Paginatan di Sabah, kluster Sungai Burung di Selangor, Negeri Sembilan, kluster Kupi-Kupi di Sabah, kluster Bandar Impian, Johor, Kelantan dan Perak. Ini adalah kluster-kluster berkaitan dengan perhimpunan, iaitu bila ada berlaku perhimpunan, maka akan berlaku jangkitan COVID-19. Jadi kalau mereka tidak patuh pada SOP semasa perhimpunan tersebut,
iaitu penjarakan, pemakaian mask dan mencuci tangan dan sebagainya. Ini berlaku kluster. Jadi sekarang ini kita melihat kepada bagaimana kita boleh melindungi kluster-kluster negeri-negeri yang hijau contohnya. Jadi modal yang kita ada ialah menggunakan itu negeri Sarawak, mempertingkatkan lagi kawalan sempadan iaitu jalan-jalan tikus dan sebagainya. Mereka yang datang ke negeri Sarawak pasti akan diuji dan juga dikuarantinkan untuk tempoh masa 10 hari sebelum mereka dibenarkan bergaul atau bercampur dengan komuniti dan juga mereka terpaksa melakukan sebab kebimbangan ialah jangkitan berlaku di pendalaman. Jadi mungkin isu dari segi kesihatan dan juga perubatan yang kita nak sampaikan mungkin akan menjadi sukar untuk asingkan merawat kes-kes yang di pendalaman. Dan juga kita lihat bagaimana kita nak melindungi. Contohnya negeri Terengganu, mereka telah jalankan iaitu mensarankan mereka yang kembali daripada zon merah ke negeri Terengganu, mereka boleh datang ke klinik untuk mendapatkan ujian COVID-19 secara percuma. Dan saya difahamkan mereka menjalankan lebih daripada 4,000 ujian semasa musim cuti dan dikesan 27 kes positif dan diasingkan. Inilah tindakan-tindakan secara sukarela. Dan juga kita sekarang ini melihat kepada negeri-negeri yang hijau dan juga yang kuning, bagaimana mereka boleh melindungi ataupun mengawal kes daripada meningkat. Ini yang penting. Tetapi daripada negeri-negeri yang zon merah, tindakan yang lebih drastik perlu dijalankan, iaitu mungkin kita akan jalankan tindakan yang lebih bersasar kepada negeri tersebut dan juga melihat kepada kluster-kluster di negeri tersebut sebelum kita boleh menjalankan. Dan juga kita akan memperketatkan lagi kawalan sepadan iaitu menghalang mereka yang merentas negeri dan juga daerah kalau kita lihat kepada trend-trend yang terkini. Hi, Doctor. Just one follow-up. You mentioned that you hope that these decisions can be made as soon as possible. This new different strategy, as the cases are going up, you mentioned the health system is breaking down. When can we expect this new strategy, or when does KKM think that we need this strategy? Yep. So the decision we have to make as soon as possible. So, but Ministry of Health will only advise, but the government will convene and make the right decision. I'm sure the wisdom is on looking into the data and all that. We will make the right decision. So I think we wait for the decision being announced by MKN. But as I said, one size doesn't fit all. So we need to strategize and look into the details of the targeted group and the targeted state and district. Then only we'll implement our strategy rightly so that the impact is high, reasonable cost and good outcome. So it's very difficult for us to strike a right balance between health and economy, between life and livelihood. So this is another consideration in terms of the economic impact, in terms of how much impact will we absorb. Can we actually bring down the cases to the expected level in a shorter period of time? So I think this is something that we are looking into modeling. We are looking into certain discussion in terms of balancing between health and economy. Loss of balance means loss of life and loss of economy, so livelihood. So this is a big consideration, and the decision is not ours. The decision is by the government, and the discussion is ongoing. I hope that the wisdom, the government will lead and make the right decision at the right time. So kalau tak ada soalan lagi, sekali lagi saya ingin memperingatkan diri saya dan semua rakyat Malaysia untuk kita patuh kepada SOP. Kes-kes kita lihat setiap hari semakin meningkat. Jadi kita bergantung pada diri kita sendiri untuk patuh pada SOP, dan kalau tak ada urusan penting, sila duduk di rumah. Kalau ada urusan penting, pastikan kita patuh pada SOP dan kita jaga keluarga kita jaga masyarakat dan juga negara kita. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.